Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafika binti Muhammad Farouk. Nombor matrik 10 DPM 18F2026 dan saya memegang watak sebagai pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Naswa binti Syarif, nombor kad matrik 10 DPM 18F2087. Saya memegang watak sebagai pekerja. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Najihah binti Mahathir. Kad matrik saya 10 DPM 18F2060. Saya memegang watak sebagai pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati binti Abdul Hamid. Nombor kad matrik 10 DPM 18F2033. Saya memegang watak sebagai pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza binti Muhammad Idrus. Nombor matrik 10 DPM 18F2086. Saya memegang watak sebagai pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Cik. Okay, terima kasih kerana menghadiri mesyuarat seperti yang telah dimaklumkan. Tujuan saya mengadakan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan tentang pengoperasian permis perniagaan yang perlu dijalankan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti yang semua telah sedia maklum, saya telah menghantar memo kepada email masing-masing berkaitan beberapa agenda yang perlu dibincangkan. Antara agenda yang telah saya susulkan di dalam memo tersebut adalah berkaitan pemasaran, menu, SOP, pekerja dan runner. Jadi, kita boleh mulakan dengan agenda pertama kita iaitu pemasaran. Kita mulakan dengan Cik Syaza. Bolehkah kamu kemukakan pendapat kamu tentang agenda yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, daripada segi pemasaran, kita perlu mengadakan promosi kad diskaun atau voucher percuma kepada pelanggan. Selain daripada itu, kita haruslah memberikan hadiah secara percuma dan penghantaran secara percuma kepada pelanggan kita. Seterusnya, kita perlulah mengambil rakaman video makanan yang dibuat. Itu dapat menarik perhatian pelanggan terhadap produk yang telah kita jual. Di samping itu, kita haruslah kumpul maklumat pelanggan dan meminta maklum balas kepada mereka. Sebagai contoh, kita kumpul nombor phone mereka dan sebagainya. Seterusnya, kita perlulah mempromosikan produk di setiap media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk kita menonjolkan diri kepada pelanggan kita. Di samping itu, kita juga haruslah berdaftar bersama Foodpanda atau GrabFood. Ini adalah cadangan saya sahaja untuk kita lebih disebabkan sekarang kita dalam keadaan PKP, ini akan membuatkan perniagaan kita akan berjalan seperti biasa. Selain itu, kita perlulah buat sesuatu di luar jangkaan. Sebagai contoh, mengadakan panggilan secara rawak kepada pelanggan yang telah membeli makanan kita dan memanggil mereka untuk mengambil makanan percuma setiap hari. Ini dapat menarik pelanggan tentang produk yang kita jual dan dapat mengekalkan pelanggan kita. Seterusnya, membuat katalog produk yang cantik dan menarik. Ini juga dapat menarik pelanggan untuk membeli makanan dan produk yang kita jual. Dan akhir sekali, bagi pendapat saya, kita haruslah selalu update tentang produk kita di media sosial. Ini dapat menarik pelanggan kita dan memastikan pelanggan kita tahu apa yang kita jual dan apa yang kita telah upgrade pada makanan kita. Adakah anda semua bersetuju dengan cadangan saya? Terima kasih di atas perkongsian pendapat kamu berkaitan dengan agenda tersebut. Adakah anda semua setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Cik Syaza sebentar tadi? Ya, saya bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cik Syaza kerana bagi saya pendapat yang dikemukakan oleh Cik Syaza sangat benar. Bolehkah saya meneruskan agenda yang seterusnya? Okey, boleh, silakan Cik Hidayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang sedia maklum,
Menu yang sedia ada di premis kita adalah makanan yang berlauk sahaja. Okey, memandangkan sekarang musim COVID dan premis kita di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, dan saya bercadang untuk menukarkan menu yang lama kepada menu baru. Contohnya, saya akan menukarkan menu-menu tersebut seperti chicken chop, fries, wedges, set combo tu macam campur lah. Wedges dengan fries ataupun wedges dengan chicken chop. Tu kita akan ada buat nasi yang bergoreng, apa-apa yang bergoreng. Kemudian kita akan buat nasi lemak dan digabungkan dengan chicken chop tadi dan sebagainya. Okey, untuk makanan musim COVID ni, pelanggan bila order, kita akan bagi free air bila mereka beli makanan tersebut 2 set ke atas macam tu. Bersetujukah dengan cadangan saya? Saya bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh Cik Nur Hidayati. Cik Yana, bolehkah Cik Yan terangkan serba sedikit berkaitan SOP yang perlu diikuti oleh permis masa proses pengoperasian dijalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda yang ketiga, kita mempunyai 4 tindakan yang perlu dipatuhi. Yang pertama, mengambil dan merekod suhu badan pekerja pada awal waktu bekerja. Yang kedua, kawalan bilangan pelanggan dan penjarakan sosial. Pekerja hendaklah menyusun atur meja dengan jarak 2 meter antara meja bagi membolehkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Setiap meja dimuatkan tidak melebihi 4 orang sahaja. Kita perlu menyatakan dengan jelas bilangan pelanggan yang dibenarkan pada satu-satu masa untuk mematuhi keperluan penjarakan sosial. Yang ketiga, penggunaan hand sanitizer. Pekerja perlu mengambil tugas untuk mewajibkan pelanggan dengan penggunaan hand sanitizer berasaskan alkohol atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, pembersihan dan sanitasi. Kita hendaklah menggalakkan penggunaan peralatan makan pakai buang. Kita juga hendaklah menggunakan cecair pencuci dengan kandungan sodium hypoklorit mengikut garis panduan KKM. Sekian, terima kasih. Maaf mencelah Encik Liana. Saya ingin bertanya, bagaimana waktu premis kita beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey, kita akan beroperasi pada pukul 12.30 hari sehingga 11 malam. Tetapi dalam tempoh 10 sehingga 11 malam merupakan waktu mengemas untuk setiap pekerja pulang. Terima kasih Cik Yana atas cadangan yang telah diberikan. Okey, dipersilakan Cik Najiha untuk mengemukakan cadangan atau pendapat. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Syafiqah. Okey, last sekali saya akan membincangkan pasal pengambilan pekerja. Terdapat beberapa faktor. Okey, pengambilan pekerja semasa COVID berdasarkan pada tempahan ataupun order yang diterima oleh customer kita. Okey, contohnya kalau bilangan order yang banyak, kita ambil dalam 1 hingga 7 orang ataupun 10 orang. Kalau sedikit order, kita ambil dalam 1 hingga 5 orang saja. Okay, semasa pandemik COVID-19, bilangan pekerja harus dikurangkan kerana bilangan yang ramai, kita risau takut sekali ada COVID yang muncul. Walaupun ni, sekarang sedikit pun dia boleh jadi COVID. Okay, itu sebelum kita untuk mengambil pekerja, kita kena fikir dulu bajet kita. Bajet yang utama untuk kita mengambil pekerja dan juga untuk kita bila pekerja bekerja dengan kita,
kita kena sediakan face mask, penukaran apron pakai buang dan hand sanitizer. Kalau lagi banyak pekerja, lagi meningkatkan kos kita. Kalau kurang pekerja, lagi naikkan kos kita. Okey, semasa bekerja, pergerakan dan jarak perlu dipatuhi. Apabila pekerja sudah membuat kerja, mereka perlu tunggu giliran mereka untuk menyiapkan kerja mereka seorang demi seorang. Okey, pengambilan pekerja yang sedikit juga dapat menjimatkan kos. Okey, tujuan mengompong pekerja ialah kerja yang kita buat tu akan menjadi mudah, cepat dan senang. Contohnya mereka akan membantu kita dalam memasak, menyiapkan tempah makanan dan membungkus. Akhir sekali, bilangan pekerja diambil bergantung kepada tempahan yang kita terima. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Najiha. Saya selaku pengerusi akan mengemukakan pendapat yang terakhir mengenai agenda yang terakhir iaitu runner. Jadi permis kami perlu mengambil runner sekurang-kurangnya 2 orang. Permis kami juga boleh menggunakan kemudahan apps yang ada seperti GrabFood ataupun Foodpanda yang semakin menular di media sosial. Apabila sudah ada kemudahan-kemudahan seperti itu, maka kami dapat mengurangkan bilangan runner. Jadi premis kami tidak perlu mengambil runner terlalu banyak. Apps seperti GrabFood ataupun Foodpanda ini semakin menular. Jadi kita boleh mengambil kesempatan dalam melariskan lagi jualan kita melalui aplikasi-aplikasi seperti GrabFood ataupun Foodpanda ini. Okey, lebih mudah untuk para pelanggan yang tidak gemar keluar makan di luar semasa situasi COVID-19 ini untuk membeli ataupun memesan makanan yang mereka inginkan dari gerai kami. Melalui aplikasi ini juga turut terdapat lagi melalui aplikasi ini juga kami turut dapat meluaskan lagi pasaran kami. Pengambilan runner ini adalah bertujuan untuk mengurangkan lagi impak negatif yang disebabkan oleh COVID-19 di mana pelanggan kami tidak perlu keluar terlalu kerap dan mereka juga hanya perlu memesan makanan yang mereka inginkan hanya dari rumah. Okay, terima kasih. Itu saja perkongsian saya. Maaf mencelah Cik Pengerusi, bolehkah kita mengadakan penghantaran secara percuma kepada pelanggan? Ini kerana kita telah mengenakan cas penghantaran ke atas makanan yang dibeli oleh mereka. Boleh Cik Syaza, akan tetapi penghantaran percuma hanya boleh dilaksanakan oleh runner yang telah diambil oleh premis pengoperasian gerai kita. Akan tetapi untuk GrabFood dan Foodpanda kita tidak boleh mengenakan penghantaran secara percuma kerana cas yang telah dikenakan sudah ditetapkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Okey, terima kasih Cik Pengerusi. Sama-sama Cik Syaza, terima kasih di atas segala perkongsian pendapat yang telah diberikan oleh kamu semua. Pendapat yang dikemukakan adalah sangat bernas. Kita akhiri mesyuarat kita pada hari ini dan semua boleh bersurai. Terima kasih.